Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattabi sabila man anaba ilayya. Hendaklah kamu ikut jalan orang yang kembali, benar-benar kembali kepadaku sebagai hamba, sebaik-baik hamba-Ku. Dan kita pun selalu mendengar al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, tapi bukan semua ulama. Ulama pewaris Nabi yang benar-benar kembali kepada Allah zahir dan batinnya, menjadi hambanya sebaik-baik hamba. Wattabi sabila man anaba ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang yang benar-benar kembali kepadanya sebagai hambanya, sebaik-baik hambanya zahir dan batin. Jadi orang yang anaba ilallah ini sentiasa dapat hidayat daripada Allah. Sebab itulah kalau kita ikut mereka, kita akan dapat pimpinan yang benar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang benar-benar kembali kepada Allah itu ialah mereka yang beriman. Alladzina amanu, mereka atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Tidakkah dengan zikrullah itu hati akan jadi mutmainnah? Jadi ada 3 ciri, tuan-tuan. Orang yang anaba ilallah tadi ada mempunyai 3 ciri. Pertama, orang itu beriman, tentunya sebaik-baik iman. Kedua, orang itu beramal soleh, tentunya sebaik-baik amal soleh. Yang ketiganya, hati mereka ini mutmainnah kerana membanyakkan amalan zikrullah. Wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Untuk mencari orang beriman mungkin senang, tengok pada zahir. Beramal soleh pun senang, tapi nak mencari ciri yang ketiga, wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah, ini susah. Orang yang hatinya mutmainnah kerana membanyakkan zikir. Kerana apabila kita mengikut orang alim ni, belajar, kita berarti kita bukan saja belajar ilmunya, kita juga mau mencontohi akhlaknya, amalnya. Kita juga mau perubahan hati kita. Kalau orang alim yang memimpin kita itu berhati mutmainnah, sebaik-baik hati, insya-Allah orang alim itu boleh bantu kita untuk merubah hati kita. Daripada keras kepada lembut misalnya, daripada lalai kepada sedar. Maknanya kewajipan kita mencarilah, cari orang semacam ni. Macam mana cara nak cari? Ulama tasawuf ada memberi pesan dalam kitab-kitab mereka. Tak ada siapa yang tahu orang seperti ini. Kita tak tahu. Kadang-kadang duduk sebelah kita pun tak tahu. Kadang-kadang isteri suami itu seorang yang macam ni pun isteri tak tahu. Anak-anak pun tak tahu, orang sekampung pun tak tahu. Siapa saja tak tahu. Kerana apa? Perkara ini perkara yang gaib. Allah berfirman dalam Quran mengenai perkara gaib ni, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu
man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah kepada umatmu bahawa apa saja makhluk yang di langit dan di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Yang tahu, oleh kerana Allah saja yang tahu gaib, maka kita mintalah kepada Allah Ta'ala. Ini cara dia. Maknanya kita mohon selalu kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seorang alim di kalangan khalifah-khalifah Rasulullah SAW, supaya aku dapat ikut sebagaimana yang kau perintah kepada kami. Kalau jumpa gurunya ditinggalkan, tak jadi juga. Inilah tuan-tuan di dalam ilmu tasawuf apa yang dinamakan suhbah. Bila dah jumpa guru, hendaklah kita melakukan suhbah. Suhbah ni sebagai salah satu prinsip dalam ilmu tasawuf. Bila seorang dah dapat guru dalam ilmu tasawuf, wajiblah dia suhbah. Suhbah itu artinya dari segi bahasa ialah persahabatan, tapi konsepnya yang sebenar ialah hubungan yang erat dan selalu dan sentiasa antara seorang murid dengan guru, sebagaimana eratnya hubungan sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayat ni selalu kita baca, tapi kita tak sedar apa perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Wa kunu ma'as-shadiqin. Perintah yang kedua, hendaklah kamu bersama-sama dengan golongan as-shadiqin. Kita bersama dengan guru kita, rapatkan diri kita dengan guru kita. Inilah bersama, berserta. Usaha kita merapatkan diri selalu bersama guru ini bukan perkara baru, bukan rekaan atau ciptaan orang-orang sufi, bukan ciptaan ulama, tapi memang disyariatkan dan ditunjukkan dalam sirah. Maka bagaimana para sahabat sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat itu selalu sentiasa dengan Rasulullah, maka apa saja yang ada dalam diri Rasulullah itu tersalin, tuan-tuan, tertumpah, tersalin, ya, terlimpah kepada zahir dan batin para sahabat. Sehingga apabila Rasulullah meninggal, ada para tabi'in ingin nak tengok Rasulullah, nak tengok amalan Rasulullah, nak tengok cakap Rasulullah, nak tengok akhlak Rasulullah. Maka ada orang mengingatkan golongan tabi'in ni, kita tengok aja para sahabat Nabi ni seperti juga kita tengok Rasulullah, kerana sahabat-sahabat Nabi ini adalah salinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita diperintah, tuan-tuan, pertama bertakwa, dan keduanya ketika kita melakukan ketakwaan tadi, seboleh-bolehnya hendaklah bersama-sama dengan guru kita, sebagaimana sahabat itu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah Ibnu Athaillah dia menasihatkan kita begini, la tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Kalau kamu nak belajar, nak berguru, nak melakukan suhbah, merapat-rapatkan diri dengan guru, ingatlah, jangan kamu lakukan terhadap orang alim yang hal keadaan hatinya tidak boleh membantu merubah keadaan hati anda. Kita sebagai murid perlukan
bimbingan daripada orang alim, guru kita. Kita tahu hati kita ni, keadaan hati kita buruk, malas ada, syak ada, suka dunia ada, suka maksiat ada, macam-macam. Hati kita keras, sikap kita kasar, 1001 macam keadaan hati kita. Kita nak berubah. Kalau guru kita itu hal keadaan hatinya sama juga dengan kita, hal keadaan hati kita, macam mana boleh membantu kita untuk merubah hati kita? Orang alim itu mestilah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang itu beriman, beramal saleh, hati mutmainnah. Bila hati mutmainnah itu sebaik-baik hati. Kalau kita dapat orang alim yang hatinya mutmainnah, kita jadikan guru, kita selalu berdamping dengan mereka, dengan orang seperti ini, insya-Allah hal keadaan hatinya boleh merubah hal keadaan hati kita. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kata-katanya tidak boleh membantu anda untuk taat kepada Allah, untuk lebih kenal kepada Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki akhlak. Maqal itu artinya kata-kata dari segi bahasa, tapi maksudnya ilmu. Jadi kalau kita nak apa itu, kalau kita mau seorang alim yang kita jadikan guru, orang alim itu mestilah ilmunya boleh membantu kita, meningkatkan ilmu kita, ya, memberi kepahaman yang lebih baik. Kesesatan yang berlaku dalam masyarakat Islam, karena masyarakat Islam memilih orang yang jahil sebagai guru, sebagai pemimpin agama. Inilah puncanya. Jadi kalau orang jahil jadi pemimpin kita, bila ada masalah macam mana nak selesai? Selesai pakai akal saja. Sebenarnya ada bahagian-bahagian ilmu dan ada bahagian-bahagian iman, kepercayaan kepada Allah yang tak boleh kita capai dengan cara belajar biasa. Sebab kita hanya akan dapat dengan cara lempahan. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa pun berjumpalah salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang kami beri rahmat dari sisi kami, wa allamnahu min ladunna ilma, dan kami kurniakan kepadanya ilmu secara terus daripada sisi kami. Ini ilmu laduni. Ilmu laduni inilah yang dimaksudkan lempahan. Dan inilah dalil bahawa dalam Islam ni ada bahagian ilmu laduni. Ilmu laduni ini datangnya daripada Allah terus, tapi ada syaratnya. Ilmu laduni ini mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Jibril, dilempahkan kepada Jibril. Bila Jibril dapat lempahan itu, maka Allah lantiklah Jibril sebagai penyampai wahyu. Jibril bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali pertama di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur. Pertemuan Jibril ini kali pertama itu terlempahlah
ilmu yang dilempahkan oleh Allah kepada Jibril terlempahlah kepada diri Nabi Muhammad SAW, dalam rohani Nabi Muhammad SAW. Maksud lempahan tadi. Jadi dalam Islam ni ada bahagian ilmu iman yang hanya akan kita dapat secara lempahan. Itulah yang dikatakan secara laduni. Dalam Quran ada dalilnya, dalam hadis pun ada dalilnya. Kita sebutlah hadis Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi ni, bila Jibril tanya tentang ihsan, maka Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa melihatnya, anda akan merasa Allah melihat diri anda. Seorang yang sampai ke tingkat ihsan itu, tuan, ini secara lempahan. Secara lempahan. Sebab itu diwajibkan ada guru yang memimpin. Semua orang sufi kata begitu, termasuklah Ibnu Khaldun dalam kitabnya Sifat Usail li Tahdhibil Masail. Seorang yang mau meningkat ke tingkat ihsan mesti ada pemimpin, seorang ulama seperti yang digambarkan tadi. Kenapa? Yang diharapkan ialah supaya dapat meningkat ke tingkat ihsan. Bila sampai ke tingkat ihsan, Nabi kata seolah-olah melihat Allah. Ini hanya dengan cara lempahan.